Salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya berkenaan dengan topik yang begitu panas, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin kemana letaknya 600 bilion. Jadi apa yang berlaku ini sebenarnya kenyataan-kenyataan yang memakan diri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sama ada beliau benar-benar menjadi Perdana Menteri yang tidak menyeleweng, yang betul-betul jujur, yang betul-betul amanah, ataupun beliau adalah salah seorang yang sebelum-sebelum ini dia kata nak memperjuangkan isu rasuah, memperjuangkan isu integriti, dan akhirnya mungkin beliau pula menjadi salah seorang yang lebih teruk daripada Datuk Seri Najib mencuri wang rakyat. Apa yang kita lihat di sini, kenyataan beliau apabila menjadi Perdana Menteri, dia berkata seperti ini. Sudah banyak kita belanjakan wang tahun ini, tahun lepas. Apa sebab? COVID-19. RM340 bilion untuk package ransangan, RM322 bilion untuk belanjawan. Jadi apabila dikumpul kenyataan ini tadi, dia bukan saja melibatkan 600 bilion, tetapi 662 bilion tau. Itu isu ransangan package dan juga belanjawan. Yang kita boleh pula dengar apabila waktu COVID ni ramai rakyat yang menderita, sehingga kan bendera putih pun dinaikkan. Ini menunjukkan bahawa rakyat saling membantu, tetapi tidak cukup ransangan daripada kerajaan. Yang paling parah, kita harus ingat satu perkara. Zaman Tan Sri Muhyiddin ni juga kita pinjam duit kuan tau. Itu satu perkara yang kita harus ambil tahu, yang jangan kita lupa. Untuk beli vaksin. Yang mana disebut di sini pula, ransangan-ransangan yang disebut di sini melibatkan 666 bilion ni. 662 bilion ni, ini pula adalah package ransangan dan juga belanjawan. Jadi dia pinjam duit untuk COVID ni sudah berapa bilion daripada kuan, itu lain isu. Sudah berapa banyak, belum benda-benda lain tau. Jadi ini yang membuatkan rakyat muskil. Kita harus melihat bahawa betul ke orang yang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin ni menjadi Perdana Menteri, dia seorang yang bersih, seorang yang tidak melibatkan diri dengan rasuah. Sebab itu, isu yang 60 bilion ni, kita dengar hari ini, sebelum ini, PKR telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa kemana lesapnya 600 bilion. Dan hari ini, kita dengar pula, pemimpin-pemimpin yang berada dalam kerajaan perpaduan ini, ataupun kalau kita lihat pemuda UMNO pun, telah pun mencadangkan agar kita tubuhkan RCI untuk kita siasat perkara ini. Jadi saya lihat pula kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan daripada parti PAS, iaitu Datuk Dr. Mazuki, yang mana dia cuba untuk menerangkan ke mana arahnya 600 bilion ni. Dia kata 600 bilion itu pada saya katanya 8 package ransangan ekonomi yang dilaksanakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kata 447 bilion adalah dalam bentuk non-fizikal. Yang dia kata di sini KWSP RM147 bilion. Duit pengurangan bayaran KWSP 10 bilion. Moratorium pinjaman RM180 bilion. 180 bilion dia kata. Jadi apabila dia menyebut perkara-perkara ini berkenaan dengan isu 600 bilion ini, yang mana melibatkan pinjaman ataupun tidak melibatkan dana rakyat, pada saya, sebelum ini, kenapa Tan Sri Muhyiddin Yassin nak berbohong? Jadi, kalau dia tidak merompak duit rakyat, bermaksud Tan Sri Muhyiddin Yassin berbohong pula kepada rakyat. Kerana hari ini, untuk menyangkal apabila dituduh oleh rakyat bahawa kemana Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak duit, akhirnya dijawab oleh Datuk Mazuki, bekas Ketua Setiausaha Surit Kanan Perdana Menteri di ke-8. Jadi dia kata, rakyat tak bodoh. Kalau benda bohong diulang-ulang banyak kali, nanti kita mengata dan nampak pula tak cerdik. Ini bukan masalah rakyat cerdik, rakyat nak mendengar pembohongan. Masalahnya, perkara ini dibelit-belitkan. Yang pertama, kerana mungkin betul Tan Sri Muhyiddin Yassin tak selewengkan duit rakyat, tetapi isunya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin berbohong. Kerana kamu gahkan bahawa seolah-olah kamu bantu rakyat. Padahal
KWSP, duit rakyat sendiri. Pinjaman bank yang melibatkan moratorium juga melibatkan duit rakyat itu sendiri. Jadi apa dia yang melibatkan 600 bilion ini? Kalau Tan Sri Muhyiddin kata seperti itu. Jadi dia melibatkan belanjawan, dia juga dah pun melibatkan kepada isu vaksin. Jadi untuk mendorong rakyat ini tadi saya tak nampak. Sebab apa? Sewaktu Covid itu saya sebagai rakyat juga, sebagai orang biasa duduk tertekan. Kita nak keluar tak boleh, nak makan tak ada. Kita sampai tidak cukup itu ini. Tetapi kerajaan juga kita faham tak ada duit. Tetapi di sebalik yang itu Muhyiddin umumkan apa bilion-bilion. Dan yang paling parah sekali, vaksin kita di Malaysia ni antara yang terlambat di Asia. Lepas tu Tan Sri Muhyiddin Yassin beli vaksin yang mana dia beli lagi berapa ratus juta itu. Yang terakhir sebelum dia letak jawatan tu. Dia juga sudah gagal kalau kita tengok. Kerana lambat. Dan kita beli vaksin antara yang termahal di Asia. Dan kita juga mendapat bekalan vaksin secara percuma daripada negara-negara tetangga. Daripada luar. Jadi kalau kita kumpul vaksin yang dibagi free, itu pun sudah banyak. Jadi sebenarnya dari sini pembelian vaksin sebenarnya pada saya ada sedikit ketirisan yang perlu kita siasat. Perlu tubuh RCI. Kalau kita lihat juga, kita beli vaksin lagi. Kalau tidak menggunakan duit 600 bilion. Tapi kita sudah melibatkan duit daripada KWAN. KWAN, KWAN. Ini yang kita rakyat jangan sesekali lupa. Sehingga kan, apa yang cuba dibidas oleh bekas pembantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang mana saya lihat di sini. Dia adalah orang PAS yang cuba nak backing ni. Pada saya, dia menjawab dengan tidak terperinci ataupun secara sepintas lalu seperti mana saya cuba nak ulas ini. Jadi saya rakyat berhak untuk ulas ini, tetapi kamu sebagai pernah menjadi bekas ketua sulit kanan Perdana Menteri, kamu harus memberi satu gambaran terperinci yang boleh rakyat lihat. Jangan semua keluar dekat harakah, kamu keluar dekat agenda diari, kamu keluar dekat media-media secara tidak ada terperincinya. Jadi kamu cuma cakap macam saya. Kita akan dilihat sebagai cakap kosong. Yang betul tak? Ini yang patutnya tubuh saja RCI dan kita siasat. Apa dia? Kalau betul seleweng, maka kita siasat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita macam mana yang berlaku dengan Datuk Seri Najib lah. Kita kena adil kepada rakyat. Kerana ini duit rakyat. Saya paling marah waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah kerana dia pinjam duit KWAN. Pinjam duit KWAN untuk beli vaksin. Tetapi menteri bermewah-mewah, menteri kaya raya, menteri berebut jawatan. Sehingga kan ada duta khas bertaraf menteri. Itu kita jangan lupa. Jadi dia lantik menteri banyak-banyak. Rakyat di bawah susah. Rakyat nak makan pun sengsara. Sehingga kan bendera putih seperti mana yang saya cakapkan tadi. Maka kita selepas ini jangan terpedaya dengan janji-janji orang seperti Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sama juga dengan komponen PAS. Mereka yang banyak mengaut keuntungan daripada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sewaktu Covid melanda, mereka dapat gaji besar, kita rakyat menderita. Tetapi yang peliknya, hari ini kerusi PAS itu begitu banyak. Macam mana rakyat tu boleh peka, boleh tak nampak, boleh pada saya lah, boleh mengundi lagi. Tetapi waktu mereka susah, mereka lupa. Sebab itu kalau kita lihat ya, apa nak jadilah dengan negara kita ini. So itu pencerahan saya tak nak melalut. Dan saya harap memberi sedikit pencerahan berkenaan dengan isu ini. Thank you.